Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan surah An-Nisa, muka surat 85 ayat 44. Bermula ayat 44 surah An-Nisa. Masuk sekali lagi kisah Yahudi. Kisah berkenaan musuh kita yang Allah SWT jelas kepada kita supaya kita ambil iktibar. Berapa kisah ni mari? Kisah Yahudi mari sekali lagi hadirin untuk ingatkan kita. Selepas Allah SWT datang ke ahkam begitu banyak, permulaan surah An-Nisa daripada muka surat pertama lagi. Ini Allah Taala datang ke ahkam demi ahkam. Dan Allah Taala akhiri dengan bagi tahu wallahu yurid an yatuba alaikum. Allah datang ke ahkam ni untuk mudahkan kita. Allah nak kita kembali pada dalam keadaan selamat. Lepas tu Allah bagi wallahu yurid an yukhaffifa ankum. Allah datang ke ahkam ni sebenarnya untuk bantu kita, untuk mudahkan kita. Jadi biar kita faham. Kemudian akhir sekali datang kisah ni supaya kita ambil pengajaran iktibar. Umat sebelum kita yang ada kitab seperti mana kita, ada nabi seperti kita. Bagaimana mereka dijauhi daripada rahmat Allah SWT. Bagaimana mereka telah dilaknat oleh Allah SWT. Jadi Allah Taala cerita pada kita sebagai panduan. Alam tara ilal ladzi, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu telah lihat? Ilal ladzina utu nasima, kepada orang yang mana diberi pada mereka kefahaman daripada kitab. Yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna an tadillu as-sabil, mereka beli kesesatan dengan jual petunjuk takdir dia. Dan wa yuridun, mereka ingin supaya an tadillu as-sabil, supaya kamu pun sesat juga seperti mana mereka. Mereka ada kebenaran seperti kamu, tapi mereka jual dengan beli kesesatan. Itulah sifat mereka. Dan sekarang Allah bagi wa yuridun, mereka nak an tadillu as-sabil, supaya kamu pun sesat seperti mana mereka. Bagaimana nak berhadapan dengan mereka? Allah bagi tahu kepada kita wallahu a'lam bi'adaikum. Mula-mula ni jumlah mu'taridah, pencelahan ilahiyah untuk tenangkan kita ni. Kamu hanya ikut Allah. Ada pemusuh kamu tu wallahu a'lam bi'adaikum. Allah lebih tahu tentang musuh kamu. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi nasir. Dan cukuplah Allah sebagai penolong. Jadi Allah tak nak bagi tahu kamu, tak nak jelaskan musuh kita ni supaya kita ikut Allah. Ikut wahyu Allah. Dia bagi tahu dia ni musuh kita. Minal ladzi, siapa dia ni? Minal ladzina hadu, di kalangan orang Yahudi, Sebab tu nama hebat, nama hadu. Yahudi dipanggil, digelar Yahudi ni hadu. Makna dia apa? Orang yang mana berada di atas petunjuk. Sebab tu gelaran ni kita jangan terperangkap. Tapi dah jadi istilah minal ladzina, itu orang Yahudi. Yuharrifunal kalim am mawadih, yang mana kesesatan mereka apa dia? Tahrif. Tak perintah-perintah, hukum-hukum Allah SWT daripada tempat-tempat dia. Kalim ni seperti mana Nabi Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbi kalimati fa atam. Sini Allah bagi tu di kalangan orang Yahudi yang mana mereka telah tahrifkan perintah-perintah Allah SWT daripada tempat yang sepatutnya. Tahrif ni sama ada ubah sungguh ataupun takwil dia, syarah dia tu benda haram, maka dia syarah jadi halal. Wa yaquluna sami'na, dan mereka dakwa sami'na wa asaina, kami dengar tapi tak ikut, dengar tapi tak ikut. Dan bila mereka di hadapan Nabi, wasma' ghairu musma'in, mereka minta Nabi bagi perhatian, dan mereka ucap-ucapan yang mana untuk caci Nabi. Wasma' ghairu musma'in, dengarlah. Bila mereka jumpa dalam majlis Nabi, tapi mereka ucap-ucapan yang mana tidak jelas, yang tidak dapat didengar hakikat sebenar. Seperti mana kita buat contoh sebelum ni, mereka bila jumpa Nabi, mereka bagi salam assalamualaikum. Jadi ataupun ra'ina, kata ra'ina, surah Baqarah kan. Ini cara mereka. Allah Taala ringkas ke sini. Wasma' ghairu musa'in wara'ina, ni wara'ina. Layyam bi alsinah, mereka pusing lidah mereka. Wa ta'anan fi din, kritik agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalulah Allah Ta'ala bagi, walau anhum qalu sami'na, kalulah mereka ni dak kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, wasma', dan bagilah perhatian pada kami dan tengoklah keadaan kami ya Rasulullah, lakana khairan lahum, nescaya kebaikan untuk mereka, pasti kebaikan akan mereka dapat, milik mereka, pasti kebaikan milik mereka, wa aqwam, dan lebih betul lagi keadaan. Sebab tu kita silap tadi waqah ni, lakana khairan lahum wa aqwam, kena waqah situ, lakana khairan lahum wa aqwam. Sebenarnya baik, kebaikan pasti akan jadi milik mereka, dan wa aqwam, dan lebih apa dia, lebih betul lagi kehidupan mereka. Walakin la'anahumullah, tapi ini Allah idrab dia bagi, tapi Allah Ta'ala bagi tahu kerana kekufuran mereka tu Allah Ta'ala telah laknat mereka. Fala yu'minuna illa qalila, jadi mereka tidak dapat beriman mereka sedikit. Ya ayyuhalladzina, maka khitab pada mereka, wahai ahlul kitab, wahai orang yang mana diberi pada mereka kitab, aminu bima nazzalna, berimanlah dengan apa yang kami turunkan. Yang mana apa yang kami turunkan ni, Quran ni, dan juga Nabi yang kami utus ni, musaddiqan lima ma'akum, apa yang ada bersama kamu itu telah membenarkan. Datar min qabl, sebelum Quran diturunkan ni, apa yang ada bersama kamu tu telah membenarkan. Min qabli an natmisa, sebelum datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini betul, min qabli an natmisa, sebelum kami ratakan wajah kamu. Mana ni, ini kinayah bagi kepada tutup pendengaran, penglihatan dan kewarasan. Natmisa ni mana muka tu jadi rata, seperti mana ayat-ayat lain kan. Ini kinayah. Jadi sebelum kami tutup mata hati kamu, fanaruddaha ala adbariha, lalu kami kembali ke kamu, tolak kamu jadi ke belakang. Summarna asfala safilin, qanun Allah SWT. Bila kewarasan diberi, penglihatan diberi, pendengaran diberi, Rasul diutuskan, kitab diturunkan, tak ambil juga asbab-asbab hidayah, semua tak ambil juga, bahkan asbab-asbab sesat diambil, maka radadna, tengok Allah Ta'ala bagi itu qanun Allah, kami tolak. Sini pun summa naruddaha ala, kemudian kami tolak ke belakang, maka kamu akan jadi sesat. Aw nal'anahum kama, ataupun kami laknat kamu, kami datangkan azab seperti mana yang kami telah laknat ashabas sabt, kisah pelanggaran hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan keputusan Allah pasti akan berlaku. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu tentang usul apa yang ada dalam Taurat, sama seperti mana dalam Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan ampun kepada siapa yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada tu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah Ta'ala boleh ampun dosa kepada siapa yang dikehendaki selain daripada syirik. Wa man yusyrik billah, siapa dia syirik dengan Allah, maka faqad iftara ithman azima, maka sesungguhnya dia telah reka suatu benda yang mana sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kritikan seterusnya pada ahlul kitab, umat sebelum kita, untuk kita ambil pengajaran. Pertama tadi, orang mana diberi kitab, diberi kefahaman, tapi dia beli kesesatan, jual petunjukan. Bahkan ingin orang Islam ni, generasi baru umat Nabi ni, para sahabat, Allah Ta'ala bagi tahu pada para sahabat, pada Nabi kita ni, supaya berhati-hati dengan Yahudi ni. Mereka ingin supaya kamu sesat seperti mana mereka. Jadi Allah jelas kesesatan mereka lagu mana. Tidak ikut Taurat, tahrif Taurat, ubah Taurat, hukum Allah halal jadi haram, haram jadi halal. Jadi ini nasihat kepada mereka. Ini sambung lagi, alam tara, tidakkah kamu tahu wahai Muhammad, ataupun orang yang baca Quran ni, berkenaan dengan orang yang mana yuzakkuna anfusahum, mereka pandai suci diri mereka. Ini ahlul kitab, ulama-ulama Yahudi ni, dengan nisbah mereka pada Nabi Musa dan nisbah mereka pada kitab Taurat, mereka rasa mereka suci. Ini di antara punca kesalahan. Ini takabur, kinayah takabur, istighna. Bila ada sifat ni, hidayah tak boleh masuk. Balillahu yuzakki man, bahkan Allah yang sebenarnya membersihkan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan manusia ni tidak dizalimi oleh Allah SWT sedikit pun. Fatila, fatila ni apa dia? Buka bawah tamak, kita makan tamak lah ni, buka puasa kan. Fatila ni makan bawah tamak, maka ada garisan, butir dia tu ada garisan halus tengah-tengah tu, tu fatila, kinayah bagi sedikit. Allah Ta'ala tidak akan buat zalim pada hamba, pada mereka ni, walaupun sedikit. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allah, perhatilah bagaimana mereka reka
sesuatu kemudian dinisbah pada Allah Subhanahu wa taala, macam-macam yang Allah telah jedah pada kita dalam surah sebelum ni. Wa kafa bihi ithman mubina, cukuplah dengan perbuatan mereka tu, reka sesuatu dakwah mengatakan macam-macam, dengan buat gini Allah Taala suka, buat gini Allah Taala suka, sebenarnya tidak ada dalam Taurat pun. Mereka ubah, mereka tulis dengan tangan mereka, berkata ni daripada Allah. Jadi cukuplah orang buat lagu ni isman mubina, dosa yang sangat nyata. Kemudian seterusnya, alam tara ilal ladzi, kamu tahu tak berkenaan dengan orang yang mana diberi pada mereka kitab, di kalangan ahlul kitab ni, yu'minuna bil jibti wat taut, mereka beriman dengan apa? Dengan berhala, dengan taut, dengan selain daripada kitab Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka kata kepada orang kafir, ni orang kafir Mekah ni. Ni orang kafir Mekah. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka kata pada orang kafir Mekah, ni mereka ni sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala ni, agama kamu lah lebih betul daripada orang yang beriman. Haula ahda minal ladzina amanu sabila. Maknanya pemuka-pemuka Quraisy pergi jumpa bila ulama Yahudi didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy ni, tanya tentang Nabi SAW, tentang sahabat ni. Maka ini ucapan mereka ni, dan Allah Ta'ala suruh kita perhati. Adakah kamu lihat orang yang mana diberi pada mereka kitab, dia ada ulama-ulama begini, dia tahu Nabi benar, dia tahu Quran ni benar, dia tahu para sahabat yang ikut Nabi ni benar, tapi oleh kerana dia telah beriman dengan tagut, telah beriman dengan tagut, telah rosak dah iman dia, maka tengok fatwa dia. Bila ditanya oleh pembesar-pembesar Quraisy, wa yaquluna lil ladzi, mereka kata pada orang kafir Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Semua berhala ni lebih betul lagi daripada yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan dia. Ulaika alladzina la'anahumullah, itulah orang yang telah dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillah falan tajid lahu nasira, dan siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan dapati bagi dia tu, bagi orang yang dilaknat oleh Allah ni, sebagai penolong. Dan bila ada ulama begini ni, maka di kalangan umat ni pun akan ada sampai hari kiamat ulama yang tahu kebenaran, tapi dia sembunyikan kebenaran, bahkan dia bagi tahu sesat tu kebenaran. Nabi sudah bagi tahu kan, la tattabi'anna sanana, kamu akan ikut sunnah-sunnah orang terdahulu. Sebab tu kita tidak dapat kita kena berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan sunnah Nabi dan kehidupan para sahabat. Dia tidak bahaya. Bila ada dari Quran, dia akan ada luar Quran. Dan ada dari Quran. Ulaika lahum nasibun minal kitab. Ulaika lahum lahum nasibun minal mulk fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Ini jawapan Allah SWT terhadap kritikan Yahudi. Ulama Yahudi dakwa bahawa nubuah ni Allah SWT kalau nak islah mana-mana umat, kena pilih di kalangan mereka, kena pilih di kalangan, masih lagi dakwah yang sama. Kerana sekian ramanya rasul-rasul di kalangan mereka ni, sehingga mereka perasan begitu Allah Ta'ala berhajat pada mereka. Jadi Allah Ta'ala bagi am lahum nasibun minal mulk, adakah mereka memiliki bahagian dari sudut buat keputusan ni, pilih risalah, pilih rasul ni, adakah mereka memiliki keputusan nak bagi rahmat pada siapa, nak bagi hidayah pada siapa? Allah Ta'ala kata kalau benar-benar mereka memiliki keputusan lagu ni, nak pilih rasul ni kena di tangan mereka, nak bagi rahmat, nak bagi hidayah di tangan mereka, faidan, pasti sekali Allah Ta'ala bagi la yu'tunan nasa naqira, mereka tidak akan bagi pada manusia, kerana kedekutnya sifat mereka ni, walaupun sedikit. La yu'tunan nasa naqira, mereka tak akan bagi kepada manusia sedikit pun. Itu sifat Yahudi ni. Am yahsudunan nas, masih lagi Allah kritik mereka. Adakah kamu rasa mereka ni rasa berdeki, rasa hasad pada sunnah ni, pada para sahabat? Alama atahumullah, kerana Allah Ta'ala telah bagi pada mereka kurnia dia. Pilih mereka jadi sahabat Nabi, pilih mereka jadi pendukung Nabi, beriman dengan Nabi, beriman dengan Quran. Sedangkan sebenarnya mereka tak perlu rasa deki. Faqad atayna ala Ibrahim, atau rasa kau mereka nak deki dengan Nabi ni, sebab mereka pun adik-beradik. Nabi sendiri pun walaupun keturunan Ismail, sama-sama anak Nabi Ibrahim. Faqad atayna, tengok Allah SWT guna bahasa, masih lagi pujuk lagi ni. Faqad atayna, sesungguhnya kami telah bagi pada keluarga Ibrahim. Dan keluarga Ibrahim ni masuk Ishak, Yaqub, Israel, datuk mereka. Sesungguhnya kami telah bagi pada keluarga Nabi Ibrahim kitab, hikmah,
nubuwah. Dan wa atainahum mulkan azim, dan kami bagi pada mereka mulkan azimah, kerajaan yang besar. Sebelum ni kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Daud, Allah Ta'ala bagi dah pada mereka. Tapi atas dasar kau mereka nak jadi bila Allah Ta'ala tidak pilih di kalangan keluarga Ishak, keluarga Bani Israel ni, pilih daripada keluarga, menyebabkan mereka balah mereka berdekih. Sedangkan semua ni keluarga Ibrahim belaka. Tengok Allah SWT batalkan dia punya hujah tu. Batalkan dia punya hujah. Dalam masa yang sama masih lagi talmih dan isyarat, nak bagi peluang pada mereka. Kalau ada sedikit kewarasan kan, mereka boleh jalan nak balik tu sentiasa dibuka oleh Allah SWT. Atas dasar apa mereka nak degi pada para sahabat yang beriman dengan Nabi, yang ikut Quran. Ni bukan masalah puak. Nabi bukan bawa risalah atas dasar kepuakan, bukan atas nama Ismail, bukan atas nama ni, tidak. Bahkan mereka masih lagi keluarga Nabi juga, keluarga Ibrahim. Tapi faminhum man ada di antara mereka yang beriman, wa minhum man sadda'an, ada di antara mereka yang menentang. Wa kafa bi jahannam sa'ir, dan bagi yang menentang ni cukuplah, bagi orang yang menentang ni dak dimasukkan dalam neraka sa'ir. Innal ladzina kafaru bi ayatina, orang yang mana pilih kekufuran, dak menentang ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, hukum-hukum kami ni, saufa nuslihim nara, kami akan bakar mereka dari neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali nadijat juluduhum, setiap kali tengok ni azab neraka. Kullama nadijat julud, setiap kali masak kulit mereka, masak nadijat ni masak, badalnahum juludan ghairaha, kami tukar kulit lain, liyadhuqul azab, supaya mereka rasa azab. Innallaha kana azizan hakima, Allah sesungguhnya maha perkasa, boleh hapus mereka terus. Tapi bahawa tidak hapus terus, bak hakim, bagi peluang. Allah Ta'ala hakim. Allah keputusan dia penuh dengan hikmah, tidak turunkan azab lagi sebab bagi peluang. Adapun wallazi, orang yang mana nak beriman dengan Allah SWT, pilih iman, dia pilih untuk amal saleh, sanudkhiluhum jannah, kami akan masukkan mereka dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Lahum fiha, bagi mereka dalam syurga tu, azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang sempurna, yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka di bawah teduhan yang cukup sempurna. Kemudian ayat innallaha ya'murukum, gapo dia agak Allah Ta'ala ajak ni kembali semula pada Quran. Celah sini sebelum lepas ni sambung semula. Apa yang Quran ajak? Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak dia gapo dia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah perintah pada kamu untuk kamu bagi amanah-amanah pada ahli dia. Ini sebenarnya, supaya setiap amanah-amanah yang Allah SWT amanahkan diletak pada tempat dia, pada ahli dia. Dan wa idza hakamtum bainan nas, bila kamu berhukum di antara manusia, maka hendaklah kamu tegakkan keadilan. Innallaha ni'ma ya'idukum, Allah lah sebaik-baik. Allah ni, perintah Allah ni, ni'ma ya'idukum bih, nasihat yang Allah Ta'ala nasihat pada kamu ni sebaik-baik pemberi nasihat yang sebenar pada kamu, yang tidak ada kepentingan apa-apa. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sebaik-baik pemberi nikmat ni ada Allah SWT yang bagi nasihat pada kamu, tidak ada kepentingan kamu. Innallaha kana sami'an basir, dia Allah SWT maha jelas terhadap keadaan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha, kita sambung lepas ayat insya-Allah.